Kuala Terengganu. Monsun Timur Laut meniup majalah 3 ke Terengganu untuk melihat aktiviti yang dilakukan rakyat di negeri yang terkenal dengan industri hasil laut di kala musim tengkujuh yang melanda November hingga Januari saban tahun. Hening subuh di Pasar Nelayan Pulau Kambing memperlihatkan kru sebuah bot nelayan sibuk mendaratkan ikan setelah bertungkus selama seminggu mencari ikan di laut. Hasil tangkapan yang diraih kelihatan memberangsangkan seperti hari biasa. Namun komuniti nelayan seantero dunia tahu bahawa menyusuri lautan sewaktu musim tengkujuh bagai bergadai nyawa. Walaupun permintaan harus dikejar, tidak ramai yang sanggup berdepan risiko angin kencang serta ombak sebesar bangunan bertingkat. Sebaliknya, kebanyakan nelayan menggunakan masa terluang untuk berehat, baik pulih peralatan dan bot serta mencari kerja kampung atau peluang alternatif mencari rezeki. Pulau Duyung dahulunya sohor sebagai perkampungan tukang mahir bot tradisional kini mempunyai isap budaya baharu yang menarik perhatian. Kos tinggi untuk menghasilkan bot nelayan tradisi yang mencecah ratusan ribu ringgit menyebabkan ramai nelayan beralih arah kepada bot gantian kaca yang lebih murah. Anak cucu tukang mahir bot tradisional di Pulau Duyung yang telah bertapak berabad lamanya terpaksa gulung tikar akibat tiada tempahan. Pelbagai langkah telah diambil untuk menyelamatkan industri, tetapi legasi ini bagai telur di hujung tanduk. Biarpun begitu, anak muda di sini gigih mempertahankan tradisi dengan cara sendiri, termasuk mengukir replika bot tradisi yang mampu beraksi di laut. Sekolah darjah 6, saya dah belajar buat. Saya buat tu saya bagi dekat cikgu. Cikgu saya lah, sekolah rendah. Saya buat untuk hari perpisahan dia. Lepas tu saya hadiah dekat dia. Masa tu mula saya buat bot lah. Sampai sekarang, tapi dulu saya buat kecil-kecil lah. Sekarang ni lah, besar sikit, makin lama makin besar. Penghasilan replika bot nelayan kawalan jauh bermula dengan pencarian kayu yang sesuai untuk kerja-kerja mengukir. Kami mengikuti Syamsuddin dan adiknya Muhammad Azmi keliling pulau mencari kayu unik ini. Boleh terbang. Kaki, 4 kaki. Boleh lah. Sesuai lah. Kayu pulau ni dia kayu yang lembut. Kita mudah nak kita nak ukir, nak buat bentuk dia. Lepas tu kita nak buang yang dalam tu mudah. Kalau kita pakai macam sini kayu cenggan ni memang keras lah. Memang makan masa lagi lama lah. Bergantung kepada jenis dan saiz bot yang hendak dihasilkan, kayu yang dipilih perlu dipotong kemas dalam bentuk blok terlebih dahulu. Setibanya di bengkel, kerja membentuk badan bot bermula. Syamsuddin yang bertugas di pelantar minyak turut berjinak dengan replika bot kawalan jauh tahun lalu setelah melihat hasil kerja adik-beradiknya yang bermula dengan mengukir bot replika tradisi negara dan negara jiran Thailand. Tiada blueprint diperlukan. Rujukan gambar serta imajinasi sudah cukup untuk meneruskan kerja. Sebagai projek sambilan, proses membentuk badan bot sahaja mengambil masa sebulan. Saya masuk latar dulu. Saya guna. Setelah badan bot dibentuk, Syamsuddin kini bersama adiknya Ilham, seorang atlet pelayar negara, mula merata dan menyeimbangkan setiap sisi bot supaya ukiran mereka tidak sengit di atas air. Kita ukir sampai siap, lepas tu kita akan bawa pergi sungai, kita akan timba. Ujian keseimbangan bot ini sahaja mengambil masa 3 bulan untuk memastikan ia kekal stabil dalam pelbagai keadaan air. Maksudnya kita timba ni kita tengok keadaan dia, kita nak macam mana. Kalau bot yang asli ni kita nak tinggi lagi. Lepas tu kita nak
letak barang. Jadi kita nak timbul dia, bot tu kita nak timbul. Lepas tu baru kita boleh masuk barang dia. Seterusnya, Syamsuddin bersama abang sulungnya Mansur membuat dek atau lantai bot serta tapak untuk rumah yang menempatkan dek kemudi serta tempat berehat kru sesebuah bot nelayan. Seperti bot sebenar, setiap langkah kerja memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan struktur bot utuh selain melindungi komponen enjin, elektrik dan menahan beban peralatan menangkap ikan. Sebulan lagi berlalu sebelum Syamsuddin ke peringkat seterusnya, memasang enjin, komponen elektrik serta kerja akhir seperti mengecat. Bot ni dia sama dengan bot yang betul. Dia air masuk dekat laluan kipas, laluan batang shaft dia. Sama dengan bot betul lah. Tapi bila air masuk tu dia berkumpul dalam dekat situ air tu dia serak dekat dalam kayu tu. Jadi lepas kita main tu kita akan bersih balik lah dalam air. Dalam bot tu kita buang semua air. Baru kita boleh simpan betul simpan lah. Nampak mudah, realitinya projek replika bot kawalan jauh Syamsuddin mengambil masa setahun sebelum ia diuji di atas air. Setelah enjin, komponen elektrik dan kerja-kerja halus siap sepenuhnya, bot kawalan jauh ini sedia untuk diuji di atas air. Dan kami sekarang berada di pesisir Pulau Warisan, salah satu destinasi unik di Kuala Terengganu, untuk menguji rekaan baru yang pasti akan membuka mata dalam masa terdekat ni. Okey Abang Syam. Okey. Boleh kita pergi test lah? Boleh. Okey lah. Jom mari ya. Hasil usaha selama setahun kini bakal diuji. Mampukah bot ini berlayar? Kita boleh lepas lah. Boleh uji lah. Okay, let's go. Jauh dia boleh pergi ni, Mak? Kalau ikutkan dia 300 meter, 400 meter boleh lah. Dia tengok pada barang kita pasang, kalau barang mahal boleh jauh lagi. Jadi masa first time dapat buat rekaan ni, bila tengok di atas air tu rasa macam benda yang kita buat ni berjaya lah. Rasa suka lah, gembira lah. Sebab kalau kat kampung ni jarang lah orang ada yang besar-besar ni lah. Biasa ada yang kecil je. Bermula dari minat, anak-anak nelayan Pulau Duyung ini akhirnya berjaya melihat inovasi mereka beraksi di hilir Sungai Terengganu. Melihat bot mini adik-beradik ini bukan sahaja seronok, malah memukau. Tidak keterlaluan jika dikata ia berpotensi menjadi produk budaya yang menarik perhatian ramai untuk menaikkan semula nama Pulau Duyung. Jadi agaknya berapa kali abang kena Ni ulang sebelum betul-betul boleh? ulang alik ni banyak kali juga ah. Banyak kali juga, bukan buat tu siap selalu. Bukan okey selalu, banyak kali lah. Ngetest bagi lasak dulu, baru kita puas hati. Lepas tu owner pun puas hati, baru dia kita boleh lepas kat owner. Ternyata lebih sekadar prototipe, hasil kerja ini amat menarik. Namun Syamsuddin menegaskan, ini hanyalah projek masa lapang seperti nelayan di musim tengkujuh kerana ia memerlukan komitmen selain harga pasaran yang tinggi. Kedua-dua bot yang diuji ini, setiap satu berharga RM7,000 dan sudah bertuan. Kali terakhir saya bertemu tukang-tukang mahir Pulau Duyung adalah pada tahun 2016. Kesemuanya
menyatakan kebimbangan terhadap mata pencarian mereka. Tahun 2022, kebimbangan menjadi kenyataan. Bengkel-bengkel kian usang, mereka yang masih hidup hanya melakukan kerja pembaikan di luar kawasan. Kalau dulu ni ramai orang-orang yang lama pun dah tak ada, dah meninggal. Cuma yang pelapis ni lah boleh bawa ke tengah lagi lah. Macam bot-bot kecil, bot besar pun ada lah, boleh buat untuk pelapis, tapi tak ramai lah. Sebab sekarang ni ramai orang dah berhijrah, kerja kat luar. Macam saya ni, macam ayah boleh lah buat sikit-sikit lah. Macam adik pun boleh lah buat bot besar, boleh lah sikit-sikit lah, tolong-tolong. Tapi macam saya, bot besar tak sanggup lagi lah. Alangkah sedihnya jika legasi Pulau Duyung hanya tinggal pada nama. Hasil usaha inovasi Syamsuddin dan adik-beradiknya jadi bukti generasi muda sayangkan tradisi. Biarpun tidak mewarisi seni ukiran tukang mahir lampau, minat mengatasi segalanya. Internet menjadi guru membolehkan mereka menghasilkan seni halus ini. Harapan seterusnya, jangan biarkan ia lenyap di telan zaman.